Ya. Dalam tak ada. Dalam tak ada. Tak. Mahir kuliah. Oh nak share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Saya hormati sah pentadbiran surau Kerja Raya yang saya muliakan, yang saya kasihi para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, ustaz-ustazah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya kasihi ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dapat lagi kita bersama dalam kuliah Zuhur. Pastinya kerinduan kepada kita nak mengisi pengisian rohani, dan saya juga sendiri rindu nak menyampaikan nasihat, nak menyampaikan tentang ilmu, nak menyampaikan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Seperti mana saya terfikir juga tuan-tuan, orang tabligh kan, orang tabligh ni kerja je menyampaikan, mendakwah, menasihati. Kadang mereka pun tak dapat keluar, kadang tak menyampaikan, seolah-olah ia sudah menjadi rutin harian bagi mereka ketika mana di dalam diri mereka. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini 27 Rejab, betul bang? Hari ini ada yang puasa untuk meraihkan puasa Rejab. Alhamdulillah, ada kata ustaz nak puasa 3 bulan boleh, ada juga orang puasa 3 bulan daripada Rejab, Syaban dan juga Ramadan. Ada juga, tapi kalau saya insya-Allah boleh je puasa, tapi kalau dah dihidang dengan kambing, insya-Allah lah kambing atau puasa sunat itu menjadi pilihan. Mana satu nak ambil? Nak puasa sunat ke nak kambing? Wallahu a'lam. Maka hari ini kita nak bicara satu tajuk ataupun satu topik. Bila masuk Rejab saja, biasalah tuan-tuan, bila masuk Rejab ni kita seronok sebab apa? Sebab ada satu bulan yang Allah jadikan pada malam itu peristiwa Isra' Mi'raj. Takkan saya nak cerita lagi dengan Jibril alaihi salam yang ada 600 ayat. Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan binatang daripada syurga Buraq. Bagaimana Nabi rebah ketika mana Nabi melihat wajah asal Jibril alaihi salam. Lalu Nabi nampak Masyitah, iaitu pengisi rambut Firaun. Kita nak cerita benda tu faham tuan-tuan. Setiap tahun kita dengar, setiap tahun kita akan tahu cerita ni. Ustaz ni datang cerita pasti cerita Isra' Mi'raj Nabi diperjalankan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah
Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Ini biasa kita dengar. Cuma pengakhiran Rejab ini adalah satu tanda tanya kepada kita. Adakah kita bersedia untuk melalui satu fasa yang kedua, iaitu Syaban? Kita dalam Rejab ni tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita akan teringat Ramadan. Masuk saja Rejab kita ingat Ramadan. Rejab ini dikatakan bulan istighfar. Banyakkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan kita mohon ampun, banyakkan kita puji Allah. Kerana apa? Adanya perkataan yang disebutkan subhanalladzi, iaitu maha suci Allah. Dalam kitab Syarah Mi'raj Gaiti, dalam bagi Syekh Qalyubi tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi alfa marratin fi kulli yaumin faqad istara nafsahu minallahi bimakna a'taqaha minan nar. Barang siapa yang membaca subhanallah ke 1000 kali pada tiap-tiap hari, seperti mana ayat yang pertama tadi subhanallah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menembuskan dia dirinya daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Oh, nampak tak tuan-tuan? Perkataan subhanallah yang disebutkan dalam pertamaan ayat tadi, subhanalladzi, betapa besarnya kalimah itu kalau disebut menurut Syekh Qalyubi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sungguhnya telah menebuskan dia daripadanya, daripada Allah, yakni dimerdekakan dia daripada api neraka. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada tiap-tiap hari, dia ampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Allahu akbar. Ini perkataan subhanallah. Pujian kita subhanallah. Barang siapa selepas solat dibacakan subhanallah 33 kali, dibacakan alhamdulillah 33 kali, dibacakan Allahu akbar 33 kali, dan dicampur dengan satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukuplah 100, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya. Allahu akbar. Dengan perkataan subhanallah, ya Allah, kadang kita ni sebut tak sebut saja. Bila dengar satu berita yang seronok, subhanallah, tapi tak beringat ke kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Rejab ini adalah bulan pengampunan. Banyakkan kita istighfar dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik diri kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa, tuan-tuan. Kalau kita ni malas nak bertaubat, kalau kita ni malas langsung nak mohon ampun pada Allah, tak rasa bersalah ke kita? Pagi-pagi kita bangun, kita hirup udara Allah. Pagi-pagi kita bangun, Allah bagi kita bangun dalam keadaan jantung kita berdudak-dudak. Allah bagi tangan kita boleh bergerak, Allah bagi kaki kita boleh berjalan. Kadang-kala kita tak solat, kadang-kala kita buat maksiat, kadang-kala kita tak ikut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Rejab ini supaya kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Rejab akan meninggalkan kita. Bila Rejab akan meninggalkan kita, datanglah peristiwa Isra Mi'raj yang Allah Ta'ala tunjukkan akan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Solat 5 waktu yang kita buat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar azan, sedap kita jawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Sedap tak tuan-tuan? Sedap. Tengok siapa yang azan. Gurau. Bila saja kita dengar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, kita jawab La haula wala quwwata illa billah. Tentang solat kita kata, Ustaz, bila mana budak-budak kata tentang solat daripada 40 daripada jadilah
sikit kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allah bagi kita banyak peluang. Bila sebut tentang Isra' Mi'raj, Allah tunjukkan bagaimana neraka orang yang memberatkan solat. Allah menunjukkan kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat harta. Allah menunjukkan kepada mereka yang mengadu domba. Bahkan Allah tunjukkan syurga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ujian yang diterimanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kematian isterinya, Nabi kematian pak saudara dia. Akhirnya ketika mana didakwah di Taif, lalu dibaling batu. Allahu akbar. Allah hadiahkan kita, Allah hadiahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan, lepas tu kita dengar Isra wal Mi'raj, kita tahu dah Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka. Tapi apa yang kita rasa dalam dirinya, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Apa yang kita dapat ambil daripada cerita tadi, yang kita nak bawa masuk Syaban, yang mana kita nak bawa masuk Ramadan? Tuan-tuan, lepas tu bila sebut tadi tentang Rajab tadi, Allah dah tunjukkan Rasulullah segala-galanya. Maka mudah-mudahan kelak nanti habis saja Rajab ini, mudah-mudahan ada juga hadiah buat kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua rindu nak solat di masjid. Bila dengar perkataan Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, kita rindu, ya Allah kami nak tarawih. Siapa tak rindu? Ya Allah kami rindu nak dengar Subhanal Malikil Ma'bud. Kita rindu. Saya pun rindu, tuan-tuan. Bila kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Itu okey dah jawab macam tu. Ada yang jawab geram gak kadang-kadang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang belakang jangan gedang lama siku, tuan-tuan. Lama ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kat Nabi elok-elok lah, tuan-tuan. Laila minal Masjidil Haram. Dalam bulan Rajab ni cerita tentang kelebihan orang di masjid. Pada waktu malam, ya Allah rindunya kita Ramadan. Akan adanya tarawih, akan adanya tadarus. Ini semua mengatakan, tuan-tuan, Allah nak tunjuk akan kelebihannya pada lailan minal Masjidil Haram. Tentang malam, tentang masjid. Ya Allah nak bagi tahu pada kita, masuk Syaban, kita lagi dekatkan diri kita dengan masjid. Kita lagi dekatkan, rapatkan diri kita dengan masjid. Masjid kita dah buka. Kita lagi nak dengar. Bila mana dengar azan, kita pergi. Bila dengar ada kuliah ilmu, kita pergi. Bila mana ada dengar sedekah. Hari ni kuliah, viral kuliah ni ada buat sedekah, ada letak akaun. Sedekah sekarang, jangan tunggu Ramadan. Sebab Ramadan kita tak jamin kita akan bertemu, betul? Tuan-tuan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ada orang yang doa tapi dia mati pada bulan Sya'ban. Ada orang yang berdoa hampir hanya satu hari nak temu Ramadan, dia meninggal. Apa iktibar yang perlu kita fahami? Ambil cuit, kalau boleh ambil apa aktiviti yang ada pada bulan Ramadan, mulakan daripada sekarang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi jangan bawa tarawih bulan Sya'ban. Itu bidah sungguh, tuan-tuan. As-salatu tarawih min qiyami syahri Sya'ban. Dia buat sendiri, tuan-tuan. Tu gila, tuan-tuan. Ambil bagaimana? Sedekah pada bulan Ramadan kita ambil, bawa pada bulan Rajab dan Sya'ban. Waktu bulan Ramadan kita banyak baca Quran, bawa ketika mana keluar masuk dalam Rajab dan Sya'ban. Pada bulan Ramadan disunatkan, diwajibkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kita berpuasa. Ambil sifat puasa tu, banyakkan berpuasa berpuasa sunat. Keluarkan apa yang ada pada bulan Ramadan tu, bawa kepada bulan Rajab dan Sya'ban. Kerana apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kita nak masuk bulan Ramadan bukan suka-suka terkejut. Orang terkejut sebab tu ibadah dia habis. Mula-mula saja dia semangat, tapi pengakhirannya hilang, pertengahannya hilang. Sebab tu saya kata, apa persiapan kita? Rejab dah sampai penghujung, Sya'ban kita akan masuk, Ramadan semakin dekat dengan lebarannya, maka kita ambil apa yang boleh ketika mana di bulan Sya'ban. Sebab di bulan Sya'ban, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Dua golongan yang Allah tak ampunkan dosanya ketika malam nisfu Syaban. Apa dia tuan-tuan? Orang yang mensyirikkan Allah. Dan yang kedua adalah orang yang bertelagah ataupun memutuskan silaturahim. Dua perkara ni kena hapuskan sebelum datang Ramadan. Ustaz, syirikkan Allah ni bagaimana? Dua. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik khafi itu macam mana? Yang tersembunyi. Syirik jali itu bagaimana? Syirik yang nyata, yang kita nampak, seperti mana sembahan berhala. Yang kita nak buang sekarang ni, syirik yang ada dalam diri kita ni. Ibadah kita tak ikhlas. Ibadah kita saja-saja dalam keadaan kita tak berniat sebenar-benar kerana Allah. Ibadah kita kadang-kadang kita bersedekah tu, niat kita terpesong. Hari ni kita betul nak jadi orang yang ikhlas. Kita nak jadi orang yang bertakwa. Orang dulu dia takut nak nampakkan kebaikan, tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Ni duk tengok kuliah ni. Orang dulu dia takut. Ulama-ulama dulu dia takut nak nampakkan kebaikan mereka. Kerana apa? Takut datang sifatnya yang riak. Itu syirik kecil. Dalam ibadah kita pun ada rasa takabur, ada rasa ujub. Itu juga menyebabkan kita tak diterima ibadah oleh Allah. Sebab tu Nabi kata, Ramadan nanti, bila mana Nabi sebut dalam hadis, ramai yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Sebab apa? Cacat. Mereka tak jaga pandangan, mereka tak jaga perkara-perkara yang menyebabkan mereka tidak mendapat pahala. Mereka baca Quran, mereka solat, tapi dalam masa yang sama mereka tidak niat sesungguhnya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita sebut tentang Rajab, bulan istighfar, adanya diperintahkan solat, itu semua mencerminkan kepada kita nak bawa pada bulan Ramadan. Masuk nisfu Syaban, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang memutuskan silaturahim, Allah tak ampunkan dosanya. Takkan kita nak bawa perkara yang malah dalam Ramadan? Kita malah nak solat, kita malah nak istighfar, kita masih mensyirikkan Allah, kita masih memutuskan silaturahim, kita nak masuk dalam bulan Ramadan, agak-agak apa yang kita dapat? Sebab tu bila mana ada orang yang keluar bulan Ramadan tapi Allah tak ampunkan dosa-dosanya, kata Nabi celaka. Ketika mana Jibril kata celaka, Nabi amin. Maka kita tak nak jadi orang yang seperti itu. Sebab itu cari ilmu. Akhilan tanal ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wa ijtihadin. Lagu ni tahu tuan-tuan? Lagu apa? Tahu tak? Ke lagu Hakim and the Magistrate tu? Itu syair Imam Syafi'i. Wa bulghatin wa irsyadin ustazi wa tulaz zamani. Ni biasa dengan Ustaz Abdullah Amin bawa. Kata apa tuan-tuan? Kita kena cerdik nak masuk dalam ilmu. Sebab tu cari ilmu Ramadan, cari ilmu dalam bulan Rajab, cari ilmu dalam bulan Syaban. Sebab tu dimulakan dengan zakat. Nak jadi cerdik, kata ulama apa dia? Yang pertama, pastikan ilmu itu ditulis. Sebab tu kita berulang-ulang kali belajar, kita tak faham. Berulang-ulang kali kita masuk bulan Rajab, kita dengar cerita tu tapi kita masih tak faham. Kita masih lupa ibrah dalam cerita tersebut. Sebab apa? Kita tak tulis. Sebaik-baik ingatan, selemah-lemah ingatan adalah tulisan. Yang kedua, tentang zakat ini tadi itu, yang kedua apa dia tuan-tuan? Iaitu jauhkan daripada perkara ataupun makanan yang haram dan juga syubhat. Kerana apa? Kita nak jadi orang yang cerdik. Sebab tu nak masuk Ramadan, kena jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram dan juga syubhat. Sebab apa? Ramadan bulan yang mulia. Kita tak nak jadi orang yang malah dalam salat. Sebab tu bila mana disebutkan hayya 'alas salah,
Kenapa kita sebut la haula wala quwata illa billah? Kenapa kita tak sebut hayya 'alas solah? Betul je? Kan? Kalau Allahu akbar, Allahu akbar, kita sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas solah. Sekarang apa tu tuan-tuan? La haula wala. Kenapa? Kata ulama, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni, siapa yang amalkan, siapa yang baca, walaupun dia malah nak ibadah, Allah berikan kerajinan untuk dia melakukan ibadah. Siapa yang amalkan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, akan diberikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Isra Mi'raj ini datang tentang solat. Akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, perintahkan Jibril alaihi salam yang ada 600 sayap, patuh dia. Patuh. Ada lagi tak besar, ada 1200 sayap, patuh dia. Supaya kita ini bulan Rejab patuhlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kalau tak tutup aurat, tutuplah aurat. Kalau hari ni masih lewat-lewatkan solat, cepatkanlah. Kalau hari ini ada niat nak keluar Islam, tariklah semua. Tuan terhormati Allah. Jangan main keluar je tuan gitu. Kalau ada niat benda-benda yang tak baik, tariklah. Bersihkan diri kita supaya dalam masuk Syaban yang saya sebut tadi tentang solat. Lepas yang kedua iaitu Isra Mi'raj, iaitu tentang hamba diri kita. Allah perintahkan kita, maka kita kena gunakan sebaik-baiknya dan anggap diri kita mulia. Kerana apa? Malaikat yang besar berbanding dengan kita hanyalah kerdil. Sikit je kita ni kecil tuan-tuan. Mana ada sayap? Ada orang sayap kat sini tuan-tuan? Tak ada. Besar, syadidul quwah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kecil je. Maknanya kita taat. Bila masuk nak Syaban, jauhkan syirik kita kepada Allah. Dalam ibadah, jauhkan. Maksudnya apa? Dalam bersedekah, dalam melakukan perkara-perkara apa jua yang berkaitan dengan ibadah, jauhkan sifat syirik, jauhkan sifat sum'ah, jauhkan sifat ujub, takabur, riak dalam ibadah. Itu paling kita seronok. Sebab apa? Itu adalah sebaik-baik. Sebab itu pernah saya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat tahajud sepertiga malam. Waktu itu malam Lailatul Qadar. Bukan malam Qadar, mana 10 malam terakhir seorang wali Allah. Wali Allah. Saya nak cerita ni tuan-tuan. Seorang wali Allah, dia memimpin solat. Waktu tu dia memimpin solat tahajud pada sepertiga malam. Yalah, kalau kita biasa imam-imam ni, dia akan bawa zikir-zikir yang ialah Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah. Tapi dia tak bawa zikir itu. Dia bawa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pun duduk belakang ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan bayangkan tengah gelap, dia zikir itu semua jemaah. Lepas tu ketika mana semua zikir jemaah tu, dia sebut la ilaha illallah. Dia sebut ya Allah, tidak ada lain perkara yang besar yang dapat kami menangi, iaitu membersihkan hati kami daripada mensyirikkan-Mu ya Allah. Sebesar mana sekalipun Lailatul Qadar, kalau kami syirik dengan sifat-sifat syirik khafi, maka ibadah kami tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Sebut malam Lailatul Qadar kita tidak, kita lain, kita beza. Seorang wali Allah, dia kata tidak ada lagi yang besar melainkan hati kami ini tidak syirik kepada-Mu ya Allah. Perbuatan kami tidak syirik kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat nasuha kami ya Allah. Ui, dia sebut tuan-tuan. Selama saya minta maaf tuan, selama saya pimpin malam pun lain.
Saya duduk belakang jadi jemaah pula jarang ada keluar doa macam ni. Tapi doa ni seolah-olah meniup satu benda. Waktu tu saya dengan guru saya, dia kata ada seorang wali Allah akan memimpin solat 10 malam terakhir. Dia doa, ya Allah, kami ini dalam ibadah kadang-kala riak, ya Allah, kadang-kala ada sifat ujub dan takabur, ya Allah. Tidak ada lain sebesarnya melainkan kami tidak syirik dalam ibadah kepadamu, ya Allah. Makna Syaban ni Allah dah cerita pada kita. Dah cerita jangan syirik pada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, syirik pada Allah. Dia kata, ya Allah, tidak ada lain besar untuk kami memiliki Lailatul Qadar dengan melainkan hati kami ini tidak syirik kepadamu, ya Allah. Amin. Saya terkejut waktu doa tu. Waktu biasa kita doa, ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami, terimalah malam Lailatul Qadar kami, terimalah malam solat malam kami, ya Allah. Kita doa macam tu. Tapi bila mana di berdoa tu saya dapat satu perkara, ya Allah, rupanya aku ni ibadah, kadang-kala hati aku ni masih ada sifat yang tidak baik. Allah, dia doa macam tu, tuan-tuan. Seumur hidup saya pertama kali saya dengar doa macam tu pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bila saya kaji balik, ya Allah, rupanya dalam bulan nisfu Syaban Allah sebut dah Allah tak ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah. Bahaya, tuan-tuan. Dan juga orang yang memutuskan silaturahim. Ini pun kita kena cari. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang biasalah, adik-beradik kan ada sikit terguris, ada sikit bercakap. Boleh maafkan, boleh kita kata maafkan, tapi kadang-kadang hati ni susah keras. Sebab apa? Tindakan yang dia buatkan. Tuan-tuan, sebab tu kita jangan memutuskan silaturahim. Ada mak ayah kita kat kampung, ada adik-beradik kita kat kampung, mohon ampun sebelum Ramadan. Mohon ampun sebelum pada malam nisfu Syaban tadi, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu kita jangan bermusuh dengan orang. Jiran kita pun sama. Jangan kita cakap kotor-kotor. Kalau kita buka dalam hadis Imam Nawawi, ada seorang perempuan diceritakan oleh sahabat, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni, dia rajin solat malam, pada siang hari dia puasa. Pada siang hari dia puasa. Ketika mana dia puasa, pada siang hari dia puasa, malam hari dia solat tahajud, tak pernah tinggal. Tapi pada jiran-jirannya, kata dalam hadis tersebut, dia selalu berkata perkataan yang menyakiti perasaan orang lain. Maka kata baginda Nabi SAW, tidak ada kebaikan padanya dan tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peribahasa orang sebut, kerana mulut badan binasa. Sebab tu kena rapatkan silaturahim kita. Kalau kita rasa ada yang kecil hati, ampunkan dosa mereka. Kalau kita rasa adik-beradik kita dah terpisah jauh dah dengan kita, ampunkanlah mereka. Kalau kita rasa bergaduh sebab faraid saja, sebab tanah-tanah tak dapat, ampunkanlah dosa mereka. Kita nak sambut Ramadan. Bila mana kita dah dua ni yang tadi tentang solat, kita merasakan diri kita hamba dan kita tidak syirik kepada Allah, dan kita rasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita jaga silaturahim, barulah kita sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita masuk Ramadan sebagai hamba. Kita masuk Ramadan, kita tahu nak jaga solat. Kita masuk Ramadan, kita tak nak syirikkan Allah. Kita masuk Ramadan dalam menjaga silaturahim. Kita masuk Ramadan la'allakum tattaqun. Kita nak jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang takwa, kena ada semua yang saya sebut. Niat dalam diri hamba Allah. Niat dalam diri jaga solat. Niat dalam diri jangan syirikkan Allah. Niat dalam diri kita jangan putuskan silaturahim. Masuk kita dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allah ampunkan dosa-dosa kita daripada Rejab dan juga Syaban. Masuk saja Ramadan, ya Allah, kenapa tiba-tiba badan aku ringan nak bertahajud? Kenapa tiba-tiba masuk Ramadan, ya Allah, seronok aku rasa seolah-olah aku tak nak tinggal solat, dia melewat-lewatkan solat. Bila masuk saja Ramadan, hati aku tenang, teringat di kampung, teringat adik-beradik, nak buka puasa sama-sama. Sedangkan adik-beradik ada je. Ada tak sekarang kita lunch sama-sama? Abang ada? Tak ada kan? Tak ada.
Tapi bila masuk Ramadan, rasa nak kumpul adik-beradik. Sebab apa? Sifat yang ada pada Rejab dan Syaban yang kita bawa masuk bulan Ramadan tadi menjaga kita. Lalu kita bina satu madrasah yang disebutkan madrasah Ramadan, madrasah yang terbaik yang kita pernah lalui. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu kita nak masuk Ramadan ni kena ada 4 benda tadi. Rasakan diri kita hamba Allah, jangan mensyirikkan Allah, jagalah solat, jangan memutuskan silaturahim. 4 perkara ni kita masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, sepenuhnya tuan-tuan, aku hari ni puasa kerana apa? Aku hamba Allah. Kenapa hari ni aku solat? Sebab Allah perintahkan kepada baginda Nabi SAW dan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa aku tidak mensyirikkan Allah? Sebab Allah dah bagi tahu melalui hadis Nabi SAW, Allah tak ampunkan dosa. Kenapa aku tak memutuskan silaturahim? Memutuskan silaturahim ini adalah perkara yang tidak baik di dalam Islam. Lebih lagi dalam adik-beradik kita. Sebab itu dah masuk bulan Ramadan, Rejab dan Syaban ini adalah rehearsal kita supaya kita menjadi la'allakum tattaqun. Bila masuk Ramadan, kita minta Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta Allah masukkan kita dalam syurga dan jauhkan kita daripada neraka. Tapi kalau kita bawa sifat takabur tadi dalam Ramadan, kalau kita bawa sifat riak tadi dalam bulan Ramadan, kalau kita bawa sum'ah dalam Ramadan, kalau kita bawa sifat memutuskan silaturahim dalam Ramadan, kalau kita bawa sifat-sifat yang malas untuk menunaikan solat dalam bulan Ramadan, kita tidak membawa kehambaan diri kita dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Dekat mana takwa kita? Oh, tuan-tuan, kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, redha aku masuk dalam syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jauhkan aku daripada api neraka. Tapi masih syirik, tapi masih tidak solat, tapi masih memutuskan silaturahim, masih juga mengatakan dirinya bukan hamba, buat maksiat, buat dosa. Oh, tuan-tuan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab tu bila mana kita baca doa tu, kita nak masuk ke dalam syurga daripada Rejab Syaban tadi, Allah dah ampunkan dosa kita berkali-kali ganda. Allah Ta'ala ampunkan dosa lagi dalam bulan Ramadan. Sebab tu 3 bulan ni sebut sebagai bulan haram. Gunakan kesempatan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa boleh, mampulah, ini amalan yang guru kami bagi daripada sekarang, solatlah tahajud. Jangan tinggal. 2 rakaat pun jadi. Azan kita 6 berapa tuan-tuan? 6 suku, betul? 6 suku ke 6:10? Tak tahu Ustaz, biasa dengar tapi imam kunut je. Tak tahu berapa. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Ia pun baru sedar. Mana nak tahu azan pukul berapa? Azan pukul 6, 6.13, 6.14 macam tu. Bangun kita 5.30. Waktu tu waktu sahur, betul? Bangun kita 5.30. Untuk apa tuan-tuan? Kita kalau rasa nak hidupkan Ramadan, minum air. Nabi cukup teguk air pun dah cukup kan? Minum. Siapkan diri kita. Sunnah Rasulullah membersihkan, bersiwak. Kita gosok gigi, basuh badan kita, bersihkan badan kita. Usolli sunnat tahajud ra'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, dalam bulan Rejab, bulan Syaban ini, ya Allah, kuatkan iman aku, berikan aku hidayah, berikan aku taufik supaya Ramadan kali ini lebih bermakna buat aku. Ya Allah, di bulan Rejab dan Syaban ini, ya Allah, jadikanlah tubuhku ini rajin untuk beribadah supaya masuk saja bulan Ramadan, akulah orang yang paling tidak pernah melupakan walaupun sesaat untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar. Masuk saja Ramadan, Allah kabul doa kita. Jangan tinggal 2 rakaat tahajud. Jangan tinggal. Puasa sunat tu biasa, yang biasa kita amalkan. Tahajud kita jangan tinggal. Bangun dah 5.40 pun jadi, 5.45 pun boleh. Ustaz, 6-5 minit boleh tahajud? Boleh, tak ada masalah. Time-time Bilal kita tengah baca tarhim, ya arhamar rahimin irhamna, kita solat, usolli sunnat tahajud ra'ataini lillahi ta'ala.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Rajab, Syaban dan Ramadan, 3 bulan yang kita kasih, 3 bulan yang kita nantikan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam keadaan yang baik. Cuma 4 perkara saya tadi, kalau kita melawan dalam 4 perkara tadi, macam mana kita nak jadikan Ramadan kita penuh dengan keimanan? Ini yang kita datang ramai-ramai, duk dengar kuliah zuhur, yang dengar online, ni semua tanda menguatkan iman kita. Ya Allah, apa yang perlu kita lakukan? Membawa masuk apa yang kita telah latihkan dalam diri kita, iaitu bulan Rajab, Syaban dan juga bulan Ramadan kelak, supaya kita keluar saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana seorang itu keluar daripada bulan Ramadan tapi Allah tak ampunkan dosanya, celaka. Kita tak nak jadi golongan yang seperti itu. Kita nak jadi golongan yang senantiasa Allah Ta'ala ampunkan dosa. Sebab itu la'allakum tattaqun itu adanya pada mereka yang menghambakan diri mereka, yang menjaga salat, yang tidak memutuskan silaturahim dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bermula daripada sekarang. Jangan kita nanti-nantikan bila nak sedekah. Yang tonton video ni pun ada dekat bawah tu akaun daripada pihak surau, bantu pihak surau, abang-abang bersama, yang mana saudara-saudara kita yang PKPB ni masih tak berniaga, masih juga dalam mencari-cari rezeki, ada cukup tak cukup, bantulah tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu sedangkan dia kenyang, jirannya dalam keadaan yang lapar. Bantulah. Takkan kita nak tunggu Ramadan, tuan-tuan. Bantulah. Sebab apa saya cerita hari ni tuan-tuan? Sebab ini semua akan menjadi kekuatan keimanan kita. Dalam apa jua keadaan kita, hendaklah kita ingat kita ini sentiasa berada dalam perlindungan dan pemerhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ajak keluarga kita, ajak sahabat-sahabat kita, ajaklah kawan-kawan keluarga kita ataupun jiran tetangga kita, dekatilah masjid, dekatilah surau. Doakan mereka apa jua dalam keadaan kita. Hendaklah kita sentiasa muhasabah diri, kita ini adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita luangkan masa sekejap, kita dengar tazkirah, itu juga adalah pengisian untuk rohani kita. Besok bawa balik rumah, cerita dekat anak-anak kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, 4 perkara yang ada pada Rajab dan Syaban yang saya sebutkan, dan bawalah ia masuk ke dalam Ramadan, insya-Allah la'allakum tattaqun. Dan yang terakhir, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mulai sekarang bacalah Al-Quran. Jangan tunggu Ramadan, sekarang baca. Ustaz, saya ni bawa baca Iqra, dengar Quran. Boleh? Bukalah Quran apa-apa, dengar. Biar kita cinta Quran, masuk Ramadan lebih kita cintakan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Sebab itu dalam hidup kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, buang sifat-sifat iri hati, dengki dan juga sifat-sifat yang tidak baik, supaya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita harap dapatlah kita berterawih di masjid dan surau seperti mana sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Rajab dan Syaban menjadi latihan, mudah-mudahan Ramadan menjadi kemenangan. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya gunakan untuk berikan kepada tuan-tuan dapat kita manfaatkan, memberi sebaik-baiknya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami banyak melakukan dosa ya Allah, kami banyak melakukan maksiat ya Allah. Dengan keberkatan bulan Rajab ini ya Allah, didiklah hati kami daripada sifat-sifat yang tidak baik ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah daripada syirik kepadamu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, dosa isteri kami, ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami daripada golongan yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah agar kau panjangkan usia kami ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak ya Allah. Agar kau berikan kesihatan yang baik ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya COVID-19 ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallaha minkum.